you. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Nah, rupanya sebelum ini kita pernah mendengar PAS mahu memperluaskan pengaruh mereka di negeri Sabah. Nah, orang Sabah yang menonton video ini coba komen. Adakah PAS akan diterima di Sabah? Nak cakap mereka untuk bertanding, saya rasa tidak masalah. Tapi untuk membuatkan PAS menang di Sabah, memimpin mana-mana tempat ataupun kawasan DUN ataupun parlimen di Sabah, Anda rasa di mana tempatnya? Saudara-saudara, akhirnya satu perkongsian daripada Harapan Daily bertarikh 9 November. PAS tak diperlukan sebagai rakan GRS dalam PRN Sabah. Wow. Ini satu tamparan padu untuk Presiden PAS dan seluruh kepimpinan PAS. Gabungan Rakyat Sabah tidak akan mempertimbangkan PAS sebagai rakan dalam pilihan raya negeri Sabah, kata Setiausaha Agung, Setiausaha Gabungan tersebut, Datuk Seri Masidi Manjun. Tidak buat masa ini, PAS berada dalam Perikatan Nasional, kata beliau dalam satu video yang disiarkan menerusi laman FB Sabah Media. Beliau berkata demikian, meskipun PAS menganggotai Kerajaan Negeri Sabah, Ketua PAS Sabah Ali Akbar Gulasan ialah seorang adun lantikan. Saudara-saudara, menurut Masidi Manjun, tidak buat masa ini PAS berada dalam PN. Adakah GRS, Gabungan Rakyat Sabah, tidak menerima PAS hanya kerana mereka di dalam Gabungan Perikatan Nasional? Ataukah PAS hanya akan diterima di Sabah sekiranya mereka keluar daripada Perikatan Nasional? Nah, saudara-saudara, itu menjadi persoalannya. Dalam pada itu, Masidi juga mengulangi seruannya kepada Parti Progresif Sabah SAPP, pimpinan Yong Tek Lee, untuk mengambil pendirian sama ada ia mahu menganggotai PN atau GRS. Saya telah membuat kenyataan ini dahulu. SAPP perlu memutuskan sama ada mahu berada di sebelah sini atau di sebelah sana. Ia tidak boleh berada di kedua-duanya. Masidi bagaimanapun yakin perkara ini akan diselesaikan dengan cara baik. Beliau mengakui rundingan kerusi GRS untuk pilihan raya negeri tahun hadapan belum dimulakan, tetapi yakin ia tidaklah sukar. GRS berharap dapat membentuk kerajaan negeri baharu. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ada satu perkara berita yang menggemparkan seluruh Malaysia. Sultan Nazrin, dalam satu artikel daripada Malaysia Kini, bendung segera isu agama, kaum ancam perpaduan. Di Malaysia ini, pernahkah Anda mendengar berkaitan dengan satu kenyataan ataupun satu ayat yang berbunyi parti tunggang agama, menggunakan agama sebagai kekuatan parti, ataupun menunggang agama ataupun menggunakan agama di dalam konteks yang tidak benar? Nah, saudara-saudara, pendek kata, parti tunggang agama. Kita pun tak tahu mana satu parti yang menunggang agama ini. Namun saudara-saudara, ada yang kata, sebelum ini kerap kali kepimpinan daripada PN memainkan isu 3R. Jadi adakah parti yang menunggang agama ini adalah parti PAS? Kerana PAS bersama-sama di dalam komponen Perikatan Nasional. Itu hanya menjadi satu persoalan. Dalam artikel ini, isu agama dan kaum yang terus dijadikan bahan untuk berpolitik, yang mengancam perpaduan rakyat negara ini, perlu segera dibendung. Demikian tita Sultan Perak Sultan Nazrin Shah. Sultan Nazrin bertita,
apabila agama dan kaum dijadikan mata wang yang sah untuk meraih laba politik. Retorik-retorik atas nama agama yang keterlaluan dan slogan-slogan atas nama kaum yang bersifat provokatif semakin dicetuskan. Retorik dan slogan demikian laksana bara yang semakin menyalakan puntung, menyalakan unggun. Jika tidak segera dibendung, akan menyemarakkan api permusuhan yang boleh memusnahkan negara titah baginda. Sultan Nazrin bertitah demikian ketika berangkat ke istiadat menghadap sembah taat setia dan penganugerahan darjah kebesaran negeri Perak sebenar sambutan ulang tahun Hari Keputraan ke-68 Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Izzwan di Istana Iskandaria di Kuala Kangsar. Sultan Nazrin bertitah isu agama dan kaum yang terus dicetuskan juga dibimbangi akan menyemai prasangka dan curiga dalam kalangan rakyat dan kelihatan semakin hilang arah untuk menemui titik penyatuan. Justeru titah baginda, negara ketika ini memerlukan kebijaksanaan dan hikmah pimpinan yang membolehkan rakyat berasa senang dan selesa, tidak memiliki prasangka sebaliknya, berminda terbuka menghargai kepelbagaian kaum di negeri ini. Artikel penuh daripada Malaysia Kini bertarik 9 November. Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Mungkin ada di kalangan Anda yang menonton video ini pernah mendengar rasuah penyelewengan sindiket salah guna kuasa dan sebagainya. Dan pada akhirnya Anda juga pernah mendengar berkaitan dengan kartel beras. Nah, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sudah pasti memegang tanggung jawab yang besar di dalam membendung ataupun menangani kes-kes rasuah yang berleluasa di Malaysia, terutamanya di kalangan kepimpinan politik. Namun saudara-saudara, ini adalah berkaitan dengan kartel padi beras. Dalam satu kenyataan melalui Malaysia Kini, menurut Fuzia dalam satu kenyataan, Perdana Menteri akan deda kartel padi beras tak lama lagi. Perdana Menteri tidak lama lagi akan mendedahkan kartel padi dan beras yang telah meraih keuntungan dengan memonopoli barang makanan tersebut. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Fuzia Saleh, berkata, MyCC, Suruhanjaya Persaingan Malaysia, telah menyiapkan laporan mengenai perkara itu, tetapi tidak dapat mendedahkannya buat masa ini. Laporan itu sudah siap dan saya sendiri tengok, tetapi saya tidak boleh mendedahkan apa intipatinya. Saya tidak boleh mendahului Perdana Menteri. Kita tunggu Perdana Menteri dedahkan apa intipati laporan itu. Kata Fuzia lagi, Kerajaan Madani berada di landasan tepat dalam usaha membantras kartel padi dan beras sebagaimana tindakan terhadap kartel industri pengeluaran ayam negara. Nah, saudara-saudara, nampaknya kita menantikan keputusan daripada Perdana Menteri ataupun pendedahan daripada Perdana Menteri berkaitan kartel padi beras ini. Jadi, adakah dengan ini banyak perasuah yang terlibat ataupun banyak pemimpin yang terlibat dengan kartel padi beras ini akan ditumpaskan, akan ditumbangkan oleh Anwar Ibrahim? Teman-teman, kita nantikan saja. Namun ini satu kejayaan kepada Anwar Ibrahim kerana ini satu usaha yang sangat baik. Teman-teman, apa komen Anda?